Asia Track Cycling. Dulu pernah dapat 3 gold medal. Koya Podcast. Assalamualaikum, selamat kembali dalam Pecah Gelap bukan Kos Gelap. So hari ni kita ada Koya Podcast. Sekejap aku nak guna aku punya voice effect aku. Koya Podcast. Alright. Lupa nak guna. Jadi hari ni kita ada special edition. Sebab apa? Kita ada guest. Alright. So untuk kita punya geng kita yang akan menemani adalah Lori. Assalamualaikum. Malam sangat sejahtera. Apa panjang sangat tu? Kau ni, aku tengah debur ni kau bagi panjang-panjang macam tu. Tak, transition panjang. Sabar. Yeah. Alright. So, yang seterusnya kita ada guest. Daripada episod yang lepas, kita ada Fatin. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So mungkin ada yang tengok Fatin Amani sekarang kan. Mungkin diorang tertanya, kenapa Fatin Amani pakai mask dalam rumah? Bukan mask. Dia pakai purdah. Betul Nikop. Nikop. Macam ala-ala ninja lah. Kau ni. Alright. So untuk guest kita yang seterusnya, dia ni laju macam ninja, tapi dia lagi ringan lah daripada lori. Mampus aku tak kena. Alright. So kita ada guest kita. Kita ada Syafina. Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam. Alright. First of all, aku kata kita macam mesti semua nak tahu kan siapa Syafinas kan. So nak tahu kenapa kita panggil dia apa semua, boleh cerita latar belakang dulu, then join apa, dan akan pergi mana lepas ni. Sepak aku function hari ni. Function weh. Mampus. Okay guys, Syafinas, silakan. Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Nur Azlia Syafinas binti Muhammad Zaiz. Berusia 23 tahun. Alamak dia yang belah bagi usia. Tak apa. Tak apa kan, abang umur boleh kan? Tak apa, kalau cakap utara pun boleh kot. Boleh, tak ada masalah. Aku nak rasa tak ada hal. Saya mewakili atlet Paralimpik negara untuk kesukan Paralimpik Tokyo 2020. So mungkin korang tertanya kan, siapa lagi orang blind kan? Tapi daripada apa yang kita orang tahu, Peanut ni, nama manja dia Peanut. Bukan kacang bukan kacang. Peanut Boleh. So bukan, kalau Peanut kenal lah, kita orang ada kawan nama kacang. So Dia geng Vetri Gelap ke? Ya, saya pun sebelum ni ada jugalah tengok video-video YouTube tu. Thank you support kita orang. Alamak. So Peanut ni lah satu-satunya atlet para yang pergi ke Tokyo yang perempuan, yang blind. Blind. Aku ni janganlah. Aku rasa macam Dia membawa nama OKU penglihatan lah. Yeah, betul. So apa lagi ya? Asal kita tanya. Lepas tu kita jemput dia untuk dalam podcast kali ni. Yep. Kalau kan kau banyak cakap lah. Fatim ni juga cakap. Aku nak share dia. Sebelum tu kita warm up dulu lah. Sorry dah, Peanut ni suara pemalu sangat. Tak apa. Kita cuba untuk memecahkan tembok tu. So sebelum tu just macam intro lah. Tadi kita tahu kita dah dapat medal untuk silver sebab Azizul dah menang tadi kan. Walaupun target gold, so dapat silver, Alhamdulillah.
So mungkin ni adalah macam mungkin lepas ni Peanut ke nak bawa balik gol kan? Siapa tahu? Kita tak tahu rezeki masing-masing, Tuhan masing-masing. So Peanut boleh macam cerita dekat kita orang ke? Kita orang tak tahu tandem tu apa. Kenapa orang luar, orang luar tak tahu tandem tu apa. So betul. macam cerita sikit pasal tandem. Tanya Peanut? Okay, tandem ni, ya. Tak apa. Sebenarnya tandem ni hanya untuk bagi acara blind, iaitu acara buta. Kalau sebab di basikal ni dia spesifik, dia banyak ke orang putih, English. Lepas tu tandem ni dia yang depan pilot, yang belakang ialah stoker, blind kepada pilot tu. So basikal tu mempunyai 2 tayar, 2 seat, 2 handle dan 2 pedal. Sekejap, stoker. And then yes, Stoker. orang belakang tu macam stoker, macam pengikut dia je lah. Oh, bukan stoker yang pengendap tu, yang selalu stok kat IG tu. Bukan? Bukan. Tak, bukan. Okay. Peanut stalker lah ni. Kira Tadi Peanut stalker depan ni. tadi apa nama dia, pilot? Ya, yang orang depan yang bawa basikal tu, dia yang akan handle pergerakan kiri, kanan dan gear. Dia ada kebarangkalian untuk terbang Ya, ke? orang Sebab dia depan pilot tu. kita akan panggil dia pilot. Tak. Kalau dalam basikal ni, dalam festival basikal, kalau untuk acara tandem ni, orang depan memang akan dipanggil pilot. Iaitu jurumudi. Ingatkan dia terbang. Okay. Oh, jurumudi. Okay. So, kita tahu dah pilot tu apa, stoker tu apa. Okay. Tandem tu apa? Tandem tu apa? Terima kasih Kai. Terima kasih. Bantulah. So, pilot. Siapa pilot? Pilot Peanut lah. Buat masa sekarang ni, pilot saya ialah tu Nurul Suhada Zainal. Oh. Tak kenal. So dia macam mana? Dia normal ke? Anggota dia, orang yang pilot ni dia akan normal, serba-serbi normal. Dia tak boleh ada cacat sikit pun. Uish, sempurna lah. Dah kahwin dah? Ya, sempurna, normal. Ibu tanya kan. Baru. Khabar? Belum. Belum. Dia boleh, maksudnya untuk selection pilot ni dia ada selection juga ke? Ataupun memang Peanut dengan dia memang pada dulu ke macam mana? Kawan Peanut ke? Sebenarnya pilot ni kita ambil dia dari atlet MSN juga, dari atlet kebangsaan, masuk serap ke Paralimpik. Coach akan cari atlet able, budak normal, yang main basikal juga. Memang mereka akan main basikal dari kecil. So dah sampai dah main national, coach akan ambil diorang untuk masuk ke para untuk bawa basikal tandem ni. Maksudnya kalau Kai tiba-tiba yang jadi pilot tak boleh ha? Sedar diri sikit Kai. Tak boleh. Memang awal tadi dah tak kena orang dah. depan jurumudi tu memang untuk orang normal saja. Okay, dia tak kena dah lah kau ni. Okay, so kita tahu pilot, kita tahu stoker tu Peanut lah kan, obviously kan. Tapi siapa coach? Coach sekarang ni Johari Nayan. Kai kenal ke? Okay. Kai pun atlet juga ni. Mampus. Tak lah. Tu coach apa basikal Saleh. Dia kan? kena Saleh kot. Coach Saleh. Saludin. Kenal Saludin? Dah dengan nama kot. Tak ada jumpa ke? Ya ke? Ya kot. Ingat rupa tak Kai? Tak lah. Apa lama tak jangkukan dah. Dah pencen. Awal tak pencen. Dah ada anak. Okay. Interview aku mesti video sekarang ni. Alah lepak lah. So, Fatin, ada nak tanya ke? Ni tadi kata coach ni, Peanut dengan coach ni memang dah lama ataupun untuk ke Tokyo coach ni yang take over ke macam mana? Coach ni Peanut masuk
dari sini pun memang dia dah dari 2017 pun memang dia dah head coach, dia ketua coach. Dia yang akan atur program macam mana training, recovery apa semua atas coach yang akan buat jadual, so kita follow je coach tu. So bawah-bawah dia pun macam ada pembantu coach, macam PA lebih kurang pembantu, pembantu ada lagi 2 coach. So total semua ada 3 coach. Macam mana berterlibat dengan tandem ni? Start masuk tandem ni pada 2017. Time tu saya nak pergi ke SEA Games. Sebelum SEA Games KL tu start, 3 bulan tu sebelum tu saya dah main sukan lain. Saya dah main start olahraga. Lepas tu time tu tim para dia ada ada game mini dekat Penang. Kebetulan coach olahraga saya pula dia suruh kami join lah, ikut sekali cycling ni macam mana. Saja pergi tengok. Kebetulan coach kat situ pun macam ada pencarian bakat lah untuk cari pelapis-pelapis untuk main para cycling ni. Lepas tu coach tu cakap kamu nak join tak masuk? Kalau kamu nak join sebab untuk tandem blind perempuan baru ada seorang. Lepas tu dia nak cari lagi. Lepas tu dekat situlah startnya masuk dengan para cycling ni. Maksudnya lepas coach tanya tu, lepas coach menyuarakan dia punya isi hati tu, kira Peanut macam ambil take time dulu ke ataupun macam terus okey lah boleh macam tu? Time tu pun ambil lama jugalah masa nak fikir betul ke aku nak masuk basikal ni kan. Bincang balik dengan family, dengan coach olahraga dulu. Duduk dalam sebulan tu coach basikal tu call balik kata kamu macam dia macam pujuk lah kan untuk masuk. Lepas tu dah bincang dengan family, coach olahraga semua, dia pun bagi. Lepas tu kira coach lama ni. Tapi apa yang macam time tu pun pujuk dengan coach tu? Apa mungkin ayat ataupun apa yang coach tu cakap sampai Peanut rasa yang macam this is the right decision macam tu? Sudikah awak join? Kerana ada sudi tu lah. Tak, macam dia ada cakap lah kamu berminat tak nak masuk basikal tandem ni untuk acara untuk orang buta lah kan. So sebelum ni saya pun tak tahu juga ada sukan orang buta yang main basikal. Mula tu saya tak tahu. Lepas tu saya dulu kayu coach tu bagi sebiji basikal. Lepas tu dia suruh saya try kayu dekat situ. Dia nak tengok pergerakan kaki apa semua. Tapi coach kata budak ni ada talent ni, dia boleh pergi lah, dia boleh pergi jauh. Yang tu kayu seorang lah ke dengan pilot? Kebetulan belum, tentu memang dia bagi basikal single, dia letak kat satu mesin, basikal tu dia tak gerak, cuma tayar belakang saja yang gerak. Statik lah. Statik lah. Dia suruh try kayu saja. Ya betul. Okay. Faham. Kebetulan sambung. Kebetulan. Lepas tu duduk dalam sebulan macam tu, coach olahraga pun suruh, dia kata tak apalah kamu berhentilah Peanut. Kenal tak coach Nara? Tahu. Siapa tak kenal? Tu legend tu. Dialah coach Penang dulu. Ya betul. Saya dulu training dengan dia lama jugalah. 10 tahun juga saya dulu olahraga. Semain dari kecil. Lepas tu 10 tahun? Coach kata tak apalah Peanut. Kamu saya dah lama dah main olahraga. 10 tahun olahraga. Nak tanyalah macam satu soalan klise kan. Sebab dulu olahraga kan. Macam mana daripada olahraga tu macam nak berpaling tadah tu? Berpaling tadah. Ayat dia. Nak curang lah. Nak curang.
rasa macam mana bila nak pindah ke olahraga ke apa tu. Yup. Rasa Yelah, menyesal ke tak? time tu sayang lah juga, dah lama kan training olahraga. Lepas tu coach Nara cakap, tak apalah Pinat, kamu berhentilah main olahraga ni, kamu try main basikal pula. Dia kata mana tahu rezeki kamu kat situ. Kayaknya kena buang lah. Lepas tu tak, saya tak kena buang. Saya coach cakap baik-baik tau dengan coach tu. Okay. Lepas tu coach kata tak apalah, coach kamu pergilah main dekat basikal, pokok ada rezeki kamu kat sana. Lepas tu dia kata tak apa, saya reda je kamu pergi pindah tukar sukan lain. Kesian coach merajuk. Macam sedih coach tu. Tapi Dia apa, sedih bila jugalah sebab dia time masih tu olahraga pun blind pun saya seorang juga. Oh, okay. Maksudnya tu Tapi untuk Penang lah. Ya, time tu memang dia pening. Tapi awak tengok kira mulut masin lah. Mulut coach masin lah. Rezeki kamu kat sini. Doa seorang coach. Tak, kiranya 2017 ke masuk tandem? Ya, 2017. Awal 2017? 4 tahun lah. Bulan 6. Sebelum ASEAN Para Games lah kan. Ya, ASEAN Para Games. Kira waktu Para Sukma 2016 main olahraga lagi lah. Main sukma je dulu. Tak lepas Malaysia lah. Kira masuk tender tu lepas Malaysia kan. Congrats. So yang first Asian Para Games tu tahun 2017. Ya. Mana? Malaysia Singapura? Malaysia. KL tuan rumah. Okay. Betul. Okay, so nampak sangat korang lupa kan soalan apa nak bagi Belum lagi. Lepas tu acara apa yang kau masuk? Acara boleh tak macam ingat? acara yang terlibat kan? Aku study lah. Tandem je. Tak tahu macam exact dia punya nama acara. Nama acara dia. Yang Pinat join lah. Okay. Kalau bagi tandem akan masuk 2 acara, track dengan road. Kalau track, dia akan pecah pula bahagi kepada dalam 3 event, iaitu sprint, pursuit dengan kilo. Kilo tu 3 sprint, pursuit, kilo. Oh, Kilo. Bukan agak berat kan? Ya. Bukan. Tak. Kilo ni macam 3,000 kilo. Kalau track, dia satu lap tu 250 meter. So kena cukupkan untuk 3 kilometer lah. 3 kilometer dalam 12 lap. Alright. Okay. Yang apa? Pesut Kalau Pesut dengan jauh tu kilo. Kalau pesut 4 lap. 4 lap. 4 je. Maksudnya berapa? 1,000 1,000 lah. 1,000 meter lah kan? Ya, satu. Lepas tu kalau sprint? Kalau sprint 200 meter. 100 meter. Oh, 200 meter. Alright, okay. Okay lah. Kan kita orang kata tengah Olimpik apa ni kan. Dia sama ke macam macam mana yang Aizul Hasni main tu. Kau kena pusing dulu ikut pacer depan tu. Pacer ke? Itu kirin. Itu kirin. Yang tak ada lah. Acara untuk para dengan able ada acara yang sama, ada yang tak sama. Untuk yang sprint sama tu adalah sama. Sprint je. Kirin tak ada. Untuk para tak ada kirin. Pada kilo tu. Ya, betul. Kalau kilo tu start daripada awal sampai habis lah. Memang terus lumba je lah. Tak adalah apa. Kalau kilo final terus. Kalau sprint dia ada pusingan-pusingan dia ada qualifying apa semua pula. Sprint dia banyak apa? Banyak kali lah. Ya betul. Macam banyak kali dah sikit. Memang penat sikit lah kalau main sprint. Kena yang ada repechage semua tu ada lah. Sama lah. Ya betul. Ada. Ada. Okay. Kalau road macam mana? Kalau road main road race lebuh raya dengan ujian masa. Okay. Apa dia dua event tu? Dua-dua tu main. Ya. Tak bukan. Apa beza dua event tu?
kalau ujian masa, kita tengok macam apa tu? Best time. Ya, tengok best time berapa kilo. Kalau dia ada macam ujian masa ni, kalau untuk tandem hanya 35 kilometer. Ujian Dia masa 35. punya jarak tu tetap ke? Memang ikut competition. Kalau orang UCI tu nak letak macam jarak berapa km, dia tetapkan, so kita kena kayu je lah, tak sama, ikut lah. Kalau 50 kilo, kalau 40, Maksudnya untuk setiap event dia punya jarak tu dia tak tetap, terpulang kepada tiap ya, event je. betul. Betul. Lebuh raya? Okay. Lagi satu event tadi Kalau apa? Lebuh raya. Lebuh raya. Yang tu lepas beramai-ramai. Dari ramai. Berapa kilo? Yang tu dalam 100 kilo. Apa? Itu tetap ke 100 kilo tu ke tak tetap juga? Tak jangan sabar. Sesuai siasat. juga. Chill. Banyak 1 kilo. Tu gila. Aku kalau naik basikal macam tu, macam mana lah. Hidup lah. Pakai sunblock tak? Sunblock. Tak pakai? Tak pakai. Langgar. Tapi kena join 55 lah. 55 acara join. Ya, masuk. Tapi kalau untuk pergi Olimpik ni nanti, saya masuk 3 je. Masuk apa je? Lebuh raya, ujian masa dengan pesut. Pesut yang 1 Favourite kilo apa? tadi tu. Macam mana? Kalau favourite apa? Favourite. Ujian masa. Nice. Alright. Okay. Teruskan soal siasat. Alright. Adin? Apa tadi nak tanya? Alright. Macam mana nak layan Olimpik ni? Sama tak? lain. Tak, macam mana nak layak Olimpik, Paralimpik? Macam mana layak Pergi Tokyo ni. Dia ada syarat-syarat ke? Setiap macam mana basikal ni dia ada macam point. Setiap competition yang kena pergi, dia ada point-point dia. Macam kita kena collect lah, macam World Cup, World Championship. Dia start kumpul dari bila tu? Dari start 2016. Untuk macam event-event yang dinyatakan tadi tu kan, macam World Champ, lepas tu apa lagi tadi, tak kisahlah acara apa pun. Maksudnya faham. dia punya jumlah kutipan mata yang dia bagi kat kita tu sama tak? Macam sini 5, sana 5 juga ke ataupun different ke? Dia dalam top 20 sahaja. Top 20 dia dapat poin-poin tu. Kalau macam tim sekarang ni start dari 2016 tu nak collect point tu by team, bukan by individu. So by team. So dulu ada seorang lagi perempuan, dia kategori lain, dia cacat anggota. Dia masalah saraf kot, ya. Tapi sekarang dia dah tak main dah sebab dengan faktor umur dia dengan ada penyakit lain. So coach terpaksa buanglah dia. Lepas start kalau dari tahun 2017 yang tadi start masuk. Ya. 2017 sampai ke Paralimpik ni maksudnya Pinai collect seorang ke mata tu? Bukan. Ada seorang lagi yang kawan saya tadi tu, dia yang collect sekali. So dia resign masa? tahun lepas. Tahun lepas 2020. So selepas dari tu lah maksudnya Pinai kena memungut mata seorang lah. Lepas dia keluar tu, saya pula lah kumpul. So jumlah kesemua mata tu campur semua sekali macam tu untuk ke Olimpik ni?
untuk ke Ya, Paralimpik? campur start dari 2016 sampai 2021 je campur total. Sepatutnya Olimpik ni 4 tahun sekali kan. Kan sebab dah tahun lepas kan disebabkan COVID, so tak dapat buat, dia tunda ke tahun ni. So dia yang bahagian UCI tu pun dia compare join total balik semua dia kumpul balik semua point, lepas tu dia akan total balik berapa slot yang boleh dapat pergi. So sekarang ni slot perempuan seorang saja boleh pergi. Okey. Cantik. Boleh tak nak tahu berapa mata yang dipungut tu dan berapa dia punya minimum mata untuk join Paralimpik? Kalau setakat ni dah collect dalam 700. Banyak. Dalam satu slot tu kita boleh masuk semua event. Okay. Kejohanan tu lah. Dia Tak punya nak- benda minimum? Kesian, Apa dia? penat dia. Nak jawab soalan korang. Banyak benar. Macam bagi machine gun. Apa? Okay, macam kau lah kan. Aku tanya kat kau lah. Kesian, bagi ada rehat jap. Betul, aku tengok macam dah kering dah Elio dia. Kalau kau lah Kai, kau rasa kau mampu lah nak pergi Paralimpik? Ui, tak kot. Tak tahu lah. Uish. Sebab kau pun atlet juga kan? Aku dengar pun aku dah seram sejuk lah. Dah lah banyak acara. Itulah. Kau waktu tu para macam semua pun sempat kahwin lagi. sial betul lah dia ni. Janganlah dia ungkit kedangan lama. Ulang aja Tapi tu. kurangnya aku ada medal lah. Dapatlah medal. Yalah. Tangan kosong lah. Walaupun Aku je tak ada medal. terlepas satu apa? Terlepas satu acara. Itulah. Orang kata rezeki Kahwin kan? orang baru kahwin. Dia ciut tu. So, sebab tengoklah keberkesanan Kai kahwin, dapat medal. So macam mana Pinat? Tak nak kahwin ke? Buat masa sekarang ni tak nak lagi kot. Fokus dulu. Yes. Saja korang. Tak apa. Alright. Apa? Okay. Pengalamannya lah. Tak nak tahu kejohanan dia lah. Macam Tak mana? nak tahu. Kejohanan mana dia join. Yang the best lah. Tak payahlah bagi semua. The best lah yang kata yang aku rasa memorable habis. Memorable Bukan salah. Itu memorial lain. Memorable lah, boleh lah. Yes. Yang Kejohanan mana yang paling Kejohanan yang setakat ni yang dia dah pernah pergi SEA Games, Asia Para Game. Lepas tu dengan Asia Track. Asia Track Cycling. Dulu pernah dapat 3 gold medal 2018. tu dekat mana? Yang apa? Indonesia. Endon tuan rumah. Best tak ke sana? Sana panas sikit dari Malaysia. So tak ada. Tak nak kutuk Betul, Indonesia. dulu training lumba kat sana pun 40 darjah Celsius. Wow. Panas, memang panas. Alang-alang Memang panas. Alang-alang nak cakap pasal suhu ni kan, pasal iklim, pasal apa orang panggil? Cuaca. Ya. Setiap negara yang kita pergi, dia punya cuaca kan berbeza kan. So macam mana Pinat take time untuk menyesuaikan diri dengan cuaca, dengan keadaan, dengan tempat, everything, semua. First kali hari tu saya pernah pergi kejohanan World Champ dekat Rio, Brazil. Sana pun panas juga. Sama macam Malaysia tapi sana panas lagi sikit. So kita nak edit dengan tempat tu, dengan sana kan persekitaran dia pun macam kotor sikit kan. Sana kan tak bersih. So kita yang tu pun kena tahan juga satu. Kena kerap mandi, minum air.
Yang Tak, military. selalu tidur dalam bilik aircon ke? Ya, selalu ada tidur dalam aircon. Kalau macam dari faktor kesihatan kan, sebab tadi Pinak kata dia punya environment dia tak okey kan. So macam mana pihak ini kalau Pinak tahulah, ISN ambil benda tu, maksudnya nak adaptkan benda tu dengan atlet dari sudut environment, persekitaran. Sana sebelum gerak, macam sebelum tempat yang nak dianjurkan Event. sukan tu, event. Lepas tu so ISN akan search dulu tempat kat sana macam mana, okey ke tak. Lepas tu sana pun ada banyak penyakit dan ISN suggest untuk buat cucuk vaksin sebelum tu. Sebelum nak gerak ke sana, ISN akan cucuk vaksin. Vaksin yang untuk country tu lah, negara tu lah. Yang berkenaan lah maksudnya. Ya, untuk masa time tu 2018. So macam kalau macam vaksin kan, kita tahu kan benda tu memerlukan kesesuaian dengan seseorang tu. Jadi dekat situ pun drag masa jugalah, kena ambil masa juga. Ataupun dia macam ke, ataupun macam mana? Sebelum nak gerak tu dalam seminggu nak gerak tu memang akan dah diberi vaksin dah. Sekarang ni dah vaksin lah. Boleh vaksin. Sekarang sudah habis dah. Brand apa? Bila apa? Ya. Tak tahu lah. Pfizer. Kita gang. Pak Okay. Anta. So kita back to the script lah. Saya dah jawab soalan yang tak ada dalam skrip kan. So, Pengalaman so lah. nak tahu Pengalaman. pencapaian lu. Tadi dah bagi tahu 3 emas kot. Apa ni? Alah itu baru satu. Tu semua pencapaian dia. Macam mana pencapaian UPSR, PMR, PM? Serius lah nak cakap yang tu. Dah go. Kau tak payah layan dia ni. Merepek. Tak, kejayaan sukan. Macam mana? Dalam tandem lah. Kalau SEA Games KL saya dapat 4 emas 1 perak. Serius? Betul. Asia Para Games Indonesia saya dapat 3 emas 1 perak. Wow. Lepas tu Asia Track Cycling dekat time tu Malaysia tuan rumah saya dapat 3 emas. Dan lepas tu Asia Track Cycling sekali lagi 2019 saya dapat 3 emas juga. Lepas tu 2020 acara yang sama, event semua sama, saya dapat 2 perak, 2 gangsa. Sebab satu lagi saya tak dapat sebab saya jatuh dekat Korea. Oh, maksudnya injured masa kat sana. Accident sikit time lumba, time race dah start race, jatuh. Time tu saya masuk acara track. Ada kecederaan ke? Ada cedera sikit je dekat bahagian punggung sikit, retak sikit. Baik, tu bukan sikit. Retak sikit. Pilot time tu dia macam tangan dia je terselio. Tapi dah fully recover lah. Ya, sudah. Alhamdulillah. Bahaya. Alright. Aku dengar jatuh ni aku seram pula. Itulah. Tinggal dekat Syah Firdaus. Dengar jatuh. Okay. So, ni soalan ni. Soalan ni tak ada dalam skrip. Tapi, yalah sebab apa fikir kan. Siapa jadi pendorong sampai Pinat berjadi sampai ke sini lah. Paralimpik banyak emas, banyak medal lah. Banyak dengan dekat sini lah coach, kawan-kawan. Kalau dengan family pun ada juga support sebab
Peanut pun dari kecil pun memang dah tak duduk, bukan tak duduk dengan family sebab dari sekolah kan dulu duduk asrama. So membesar pun semua dengan kawan-kawan, dengan pengasuh. So dah habis sekolah tu pun training macam biasa. Dah start dapat masuk MSN pun jarang lah dapat cuti nak balik jumpa family tu. So banyak dengan coach dengan kawan-kawan je lah. Dia pun banyak bagi support apa semua. Sekarang ni dekat mana? Dia orang Sekarang ada dekat Nilai. Nilai. Oh, kawan Pandan. Tak, Kampung Pandan dah tutup. Kat Nilai. Oh. Kampung Pandan sekarang dah tutup untuk buat kuarantin. Oh. Apa nak tanya tadi Dah berapa lama tak jumpa family? Selalu masuk. Selalu kacau. Dari last sebalik tu tahun lepas bulan 12 tak silap. Ui, lamanya. Oi. Lama kot. Rindu, Lama. Raya pun tak balik, raya haji, raya Aidilfitri tu pun tak balik. So dah start PKP pun memang tak boleh balik lah, memang tak boleh keluar. Yalah. Itulah. Saya beri laluan kepada kita punya ninja, Fatin. Silakan. Sebenarnya saya dah lupa dah soalan saya tadi. Okey, kita teruskan. Soalan yang seterusnya. Pengalaman paling manis. Peanut. Yeah. Pengalaman paling manis lah. Kukuk ada Tak peminat ke? Tak berkaitan dengan apa. Tak dapat Bagi medal hadiah. tak apalah. Tak kisah. Tak medal tak apa. Buat training Tak ke? sepertinya. Tak mesti menang ke apa. Yep. Tiba ada crush tengok ke tu. Tahu? Tengah training crush tengok ke. Apa? Mana tahu. Kan? Pengalaman paling manis sebab time tu Asia Game Indonesia. Saya yang tu lah saya rasa saya takkan lupa sebab saya orang pertama yang bagi medal untuk Malaysia tentu. Wow. Clap. Pan. Sorry, Clap eh. Clap. First medal lah, Mas. Ya, betul. Time tu. Pan. Next. Rasanya- Betul ya? Ada lagi ya? Apa dia? Jalan. Tanya tu. Tak nak tanya. Yang apa tadi? Asia Para Games? Ya, betul. Yang kat Indo kan? Ah. Kat Indo pun. Tapi waktu tu rasanya Malaysia tak hantar banyak atlet. Betul tak? Tapi Ramai lah, banyak lah. Ramai eh? ramai. Asia banyak. Ramai. Asia, Indo ramai. Aku silap kan ni. Asia Para Game dapat collect baju ke kat situ? Siapa? Tak. Ini Baju. apa? Ini yang Vietnam dia cakap ni. Dia cakap Vietnam. Oh. Asia pada game. Ah. Memang lah tak pergi Vietnam. Tak, mungkin ada yang confuse kot. Asia Para Game dengan Dengan ASEAN ASEAN. Para Game. ASEAN Para Game. Asia. ASEAN Asia. Yang dapat tu Asia Beza. lah yang first medal tu. Oh, nice. So beza dia adalah Asia ni adalah seluruh Asia, benua Asia. ASEAN ni adalah Asia Tenggara. Asia Tenggara. Kenapa nama macam tu? Tanya kat orang yang buat term macam tu. Confuse gila kot. Tolonglah tukar. Itulah. Ya, betul. Kadang-kadang pun ramai juga yang tertukar. Tadi sebenarnya aku dah blur tadi dari awal tadi. Kejap ASEAN. Mana satu kau sebut ni? Tadi dah 3 ni, dah 3 lagi. Kau siapa? Banyak betul. ASEAN 2 tahun sekali. Asia 4 tahun sekali. Ya, faham. Lepas tadi dah apa? Yang World Champ tu Asia ke? Apa tadi? Yang World Champ tu Asia ke? World Champ? World Champ World Cup tu satu dunia akan turun. Ada world kat situ Fatin. World dunia satu dunia yang akan turun. Dia 4 tahun sekali ke? Tak, yang tu setiap World Champ dengan World Cup, yang tu setiap tahun ada. Tengok negara yang mana anjur. So kita pergilah. Dekat World Champ Competition yang mana orang buat. Nice. Aku tahu. Ingatkan 4 tahun sekali. Tapi tak tahu kan. Okey, kita dah tukar masa ni. Pengalaman paling masam. Apa dia?
pahit sebab saya tak dapat best time kot. Dah kalah dengan Korea. Oh, cantik orang Korea. Tak berapa jarak perbezaan yang kalah tu? 8 second juga. Ush. Sorry, berapa? 8 saat. 8 second, banyak agak ah. Okay. Tak apa. Rasanya itu yang jadi pembakar semangat kan. Ya, betul. Time tu pun sepatutnya saya dah target first event saya nak dapat gold medal, tapi saya dapat silver. Sikit Tu esokkan harinya tu saya macam balas dendam. macam dah lebih kurang lah macam tu. Kata saya nak set dalam mindset, kata saya nak goal akan dapat goal juga. Dalam dalam perlumbaan tu start event dalam time tu event road acara lebuh raya, lepas beramai-ramai tu saya pergi dulu, saya start depan, saya tinggal group. So kini dapat emas lah. Ya, time tu memang dapat emas. Alhamdulillah. Alright. Tak ada masalah lah walaupun tinggal group kan sebab dapat goal. Sebab kami dah duduk depan, kami dah leading group. Breakway dulu. Saya nak tanya soalan yang tadi lah, soalan wartawan tanya dekat Azizul, dekat awak. Ya, silakan. Apa yang macam masa on track kan, tadi kalau macam jawapan Azizul, masa dia on track tadi dia fikir wife dia, anak dia. Kalau awak, masa awak on track, apa macam awak punya mission yang boleh buat awak macam apa orang kata, macam set lah, goal tu memang hak aku, tak ada orang lain boleh ambil goal tu. Siapa awak punya setting dekat awak punya mindset? First kali family lah kan. Kalau tak ada orang, kita pun tak dapat lah masuk MSN ni. Lepas tu macam fikir balik yang macam mana kita dulu dah training penat, macam mana ingat balik kata-kata coach kat kita dan teammate yang lain sokong kita dari belakang. Lepas tu buat dalam mindset tu memang aku nak habiskan race ni dan aku nak berbalik pingat untuk Malaysia, macam tu lah. Memang hari-hari set macam tu. Tanah tumpah airku. Alright. So nak tanya pasal training. Macam mana? Training waktu COVID dengan waktu sekarang. Ada perbezaan tak? Pakai mask sekarang COVID lah. Waktu COVID dengan sebelum COVID Dulu lah. dengan sebelum COVID. Sekarang sama je. Ya. Sorry. Dulu kalau training boleh pergi jauh-jauh. Sebab macam lebuh raya dulu, kalau kita training boleh dari pagi, start pagi habis tengah hari. Kadang pukul 2 tu baru habis training. Sekarang dah start PKP ni tak boleh dah. Memang kalau training pun on pakai mesin saja. Maksudnya macam dia punya surrounding automatik jadi berbeza kan, sebab kita dah macam on, kalau macam atas lebuh raya tu kan kita lain kan, setiap jalan kita lain. So kalau macam ni guna mesin je, so macam sama je lah dia punya halangan dan rintangan tu. Sebab kalau naik tandem dengan kayu single tak sama. Dia macam kalau kita naik, kalau kita dah lama naik single, lepas tu kita nak naik tandem balik, sebab kita akan ikut orang belakang, akan ikut rentak kaki orang depan. So kita nak dapat rhythm tu balik, nak dapat rentak pergerakan serentak dengan orang depan. Ya betul. Dengan kayuhan tu. Dengan pernafasan kontrol, dengan nak kontrol pernafasan kita lagi. So macam susah lah nak macam nak adapt benda tu. Ya betul. So jadi mesin tu 2 orang lah. Yang tak kalau mesin tu naik seorang je. Coach nak macam coach nak tengok kita punya power. So pilot atas basikal tu.
pilot pun kayu sekali naik single juga. Tak, macam tadi kan cakap nak dapatkan rhythm tu kan. Tapi training kan Macam single tinggi. kan. So macam mana kalau macam bila time kira competition, sebab training atas tu kan bukan training sekali dengan pilot. So macam mana nak dapatkan keserasian? Sebelum ni kalau nak dapat serasi tu dalam 3 bulan jugalah. Tapi dah sekarang ni dah macam PKP ni kan susah sikit lah nak training luar. So kok mana pun training track pun tetap ada. Training track boleh naik sekali 2 orang tandem. So dekat situ lah macam kena curi-curi sikit. Kena pandai ingat balik macam mana kita dengan pilot dulu. Ingat balik. Bergerakan, pernafasan. Walaupun dalam jarak yang dekat memang tak ada training yang sekali dengan pilot ke? Kalau sekali macam gym buat sekali, lepas tu Tak, maksud saya kalau mesin tak lah. road. Road ya. Kalau macam tadi kan selalu kan kalau sebelum ni training kat luar dengan pilot kan. So sekarang ni kan kena kayu single kan. Memang tak ada apa orang kata masa ataupun ruang yang diberikan oleh diorang untuk kayuh dengan pilot walaupun macam dalam jarak yang dekat sebab nak dapat chemistry. keserasian tu kan. Faham tak? Memang tak dapat lah akhirnya. Memang tak ada, susah lah dapat masa tu. Memang tak dapat ke macam mana? Ada dapat, adalah sikit. Kalau nak dapat kena naik tandem pakai mesin juga. Kena letak dekat satu mesin kita pasang basikal tandem dan kita kayu balik sama-sama nak ikut rentak dia. Macam tu kami selalu buat macam tu je lah buat masa sekarang ni. Tapi sekarang ni kami dah buat surat, MSN pun dah buat surat. So budak-budak yang mana nak pergi Tokyo sahaja yang boleh kayu road. Pinat, nak tanya? Ya. Makanan kegemaran apa? Saya pun tak tahu makanan kegemaran. Saya tiba je makan je semua. Bagus, senang lah. Tak ada diet lah. Ada juga. Makan pun kena jaga juga. So macam mana pemakanan? Diorang ada kontrol ke? Pinat ada kontrol ke? Kita yang kena kontrol sendiri. Macam diorang kan masuk kalau dekat MSN Bukit Jalil, mereka akan kontrol dah dari segi minyak, garam, gula apa semua tu. So kan macam dekat Bukit Jalil tu kita tak kisah sangat dah. Makan je apa yang nak sebab sana memang sikit makan. Kuantiti lah jaga sendiri. Kuantiti tu jaga sendiri lah. Kuantiti tu. Ya betul. Betul. Tapi sekarang ni kalau dekat nilai ni sepatutnya kami dah kena duduk MSN nilai tapi MSN nilai tak siap lagi. So kami kena duduk hotel. Okay, teruskan. Hotel, lepas tu orang ISN dari pemakanan, diorang yang akan sini suggest cakap dekat chef bawah untuk masak kontrol lah minyak apa semua tu. Tapi maksudnya walaupun bukan dengan Bukit Jalil, pemakanan still dipantau oleh ISN lah. Ya betul. Sebulan sekali dia akan check. ada tapi ke? Tak ada. Tak ada. Ingat ada tapi tadi. Kemain mewah lagi duduk hotel Hotel bye. Aku nak lah ni. Semua nak pergi hotel sekarang. Farah nak tanya. Hotel lain semua dah tutup, hotel ni saja buka. Itu lah. Mentang lah. So nak tanya lah kan. Yang ni soalan saya sajalah tanya kan. Sebelum masuk tandem buat apa Kayaknya sebelum masuk tandem, asal aku tanya soalan ni? Tadi kan dah cerita olahraga.
Olahraga kan. Ada kat dalam skrin tu. So memang habis memang main olahraga je. Memang dulu lepas habis sekolah pun memang saya tak kerja. Memang tak kerja tak lah. cari kerja, nak sambung belajar tu tak ada. Kini macam tunggu orang datang meminang, kahwin, dah. Oh, dah. Inilah. Olahraga dulu main acara apa? 100-200 lompat jauh. Oh, okey. Ni Kiranya waktu tu kat St. Nicholas Diorang training kan? Ya betul. Tapi saya tak masuk St. Nicholas tu. Tahu. Rasanya ada ikut juga training. Ada power lah. Tapi Lah, if aku terus lah. macam mana? Apa? Aku teruskan lah. Silakan. If kalau lah kan, kalau Peanut ni bukannya atlet sekarang ni kan, Peanut agak-agak Peanut dia apa sekarang? Adakah tukang masak? Juru tu. Kalau tak jadi apa, bukan atlet. Di rumah mana tu? Suri rumah. Peanut, Kalau tak lah. jadi atlet kerja kot. Kerja apa agak-agak lah. Tak terfikir apa. Tolong jawab lah. Sebab lama dia fikir tu. Dia memang nak atlet betul lah ni. Memang daripada kecil Tak memang jadi apalah. atlet. Yalah, cita-cita pun dulu pun tulis pun jadi atlet. Oh ya. Oh, Memang daripada maksudnya kecil memang memang dah jadi aim. atlet lah. Atlet ni memang dah aim lah daripada dulu pun. Ya betul. Terbaik lah. Lepas tu dia dapat apa yang dia nak. Maksudnya dia ada misi yang sangat jelas. Betul. Betul. Tapi nice kan, lah. Tapi kalau tak ada training, Pina buat apa? Kalau tak ada training, kita pergi buat masaj, buat recovery boot, dengan buat mandi ais bath. Bukan macam biasa kan. Dia punya waktu Maksudnya free time hari dia. ni buat benda-benda tu lah. Tak, hari ni tak. Hari ni memang fully rest. Recovery. Memang rest lah. seminggu So, 6 kali dah training, pagi petang, Ahad memang coach bagi cuti. Ya. Time cuti lah. Time duduk kat bilik ni buat apa? Baca buku ke? Baca novel ke? Baca apa? Baca komik ke? Main game ke? Makan Ada ke? lagi ke komik tu sekarang? Ada lagi ke? Online lah. Manga online. Manga online. Oh ya. Mana tahu. Orang tak nampak lah Kai. Tak Kau nampak. ni nak suruh apa? Braille lah. Okay lah. Cerpen. Yes. IU Commission tiba. Macam mana Binat? Minat. Tengok lagu ke? Oh tak. Macam kalau hari cuti adalah buat macam stretching sikit-sikit, buat regangan sikit-sikit. Yang mana yang masa ketat-ketat tu kita rollkan balik. Memang padu hari ni. Selain daripada stretching takkan macam hari ni cuti kan. So takkan stretching daripada pagi sampai petang kan. Oh tidaklah. Dalam macam sebelum tidur tu buatlah sikit dalam setengah jam. Kalau dari pagi tadi tu cuma tadi dah buat apa, cuma buat breakfast, pergi tengok TV sebab hari ni Datuk Azizul kan kayu. So semangatlah sikit. So kalau Tengok nak tahu baik. Binat ni macam mana kan, kalau korang pergi kat sekolah, ada kat kelas korang, dia pakai spek mata, lepas tu seluar dia naik ke atas, rambut sikat tengah, belajar dapat straight A macam dia lah. Yelah, kerja apa? Penuh disiplin. Biasa pun dia buat dekat benda sukan. Aku cakap ubah. Yeah. Dia betul siap. Yang orang letak dia memang misi dia memang jelas gila-gila. Apa hal dia sukan juga. Dia tengok benda lain. Betul. Terbaik lah Binat. Yeah. So tadi cakap pasal Datuk Azizul kan, siapa sebenarnya idola dalam Idola. sukan lah? Salah satunya Datuk Azizul juga. Dengan ada satu lagi Fatihah Mustafa, tapi dia dah berhenti dah. Sekarang dia dah jadi coach. Adalah rider-rider lain dari luar negara pun ada juga, dari Great Britain, Ireland. Ada dah selalu jugalah. Macam tengok video-video. Apa yang buat Peanut jadikan apa tu Datuk Azizul tu sebagai idola? Apa sebab?
Sebab sebab macam mana cakap, dia sebab saya pun dulu pun suka tengok video-video diorang kayu, acara macam mana kan. Lepas tu dari situlah macam terdetik kita boleh, aku pun nak jadi macam diorang juga. Macam tu. Alright. So, kita duk asyik panggil Pinat. Kenapa nama Pinat? Kenapa? Oh, dari sekolah lagi memang orang dah panggil Pinat. Memang dari sekolah rendah. Nama Pinat tu memang dah lekat dah. Dia bukanlah sebab apa-apa peristiwa ataupun tragedi ke. Tak lah. Suka makan peanut butter ke tak lah. Oh, tak. Memang ada satu ustaz tu lah. Dia panggil. Syafinas, kalau kau tak boleh jawab ni, aku panggil kau Pinat. Sejak lepas tu, memang lekat terus lah nama Pinat tu. Dia ustaz tu nak bagi. Ustaz tu tanya apa? Dari ustaz ajar bahasa Arab macam tu. Tapi bolehlah jawab. Tapi Dapat kena juga. ingat juga lah walaupun dapat jawab. Ya betul. Memang lekat. Memang sejak dari tu memang lekat terus sampai sekarang. Kayaknya kalau family panggil apa? Pinat juga? Oh tak. Oh, Kawan-kawan je panggil Pinat tu. Kalau family kat rumah tak lah. Kalau family panggil apa? Along. Oh, anak sulung. Anak sulung. Sesuai lah. Saya ada kembar. Oh ya ke? So, Ya, saya ada okey kembar. juga ke? Tak, kembar saya normal. Single lagi tak? Tiba. Laki perempuan kembar. Tak boleh. Tunang orang dah. Oh. Alamak. Basikal kan? Basikal Pinat? Sama macam Azizul ke? 300,000? Oh tak. Tak. Basikal dia mahal lagi. masih ada mami. Tak je lah tanya. Sebab dia sebab dia dah pangkat datuk-datuk kan, so dia berhak dah dapat. Dah tahu So kan? dia berhak dapat dengan nilai harga basikal yang dia dapat tu. Sebab sebelum ni pun dia ada menang-menang macam world dunia kan kat luar tu. Dia pada menang memang berhak lah dia dapat basikal sebiji dengan harga macam tu. Dia dah tanya, aku nak tanya, aku confused ni. Aku nak tahu apa benda-benda ni tau. Macam korang kan tandem kan basikal. Macam sama macam Datuk Azizul tu lah. Kan State Malaysia, Wakil Malaysia. Kan dibagi basikal tu kan. Itu jadi hak milik korang ke ataupun just korang pakai untuk main, untuk training, untuk lawan je? Betul balik. So korang tak boleh buat apa-apa. Ke ataupun macam korang punya hak sendiri? Basikal-basikal semua. Rasanya hak Malaysian punya. Mereka ambil basikal tu hanya untuk training dan lumba sahaja. Tak boleh lah nak bawa yang jalan ke. Maksudnya tak boleh. Bukan sepenuhnya hak player lah, hak atlet lah. Ya. Tapi kalau macam Azizul tu saya rasa dia ada 3 biji basikal. Salah satu tu ada macam MSN membeli khas untuk dia. Betul dia bagi, itu lain lah. Itu lain lah. Ya. Nampak sangat stalker. Swear. Maka stalker Datuk Azizul lah. Apa sebenarnya target Pinat untuk Paralimpik kali ni? Target Pinat untuk Paralimpik ni, Pinat nak buat yang sehabis yang terbaik. Kalau dapat menang pingat tu pun dikirakan rezeki. Pinat tak kisah pingat emas, perak ataupun gangsa. Janji nak berbalik untuk Malaysia juga dan nak pecahkan rekod lama Pinat untuk Paralimpik ni nanti. Boleh tahu rekod tu berapa? Kalau untuk acara pesut nanti untuk 1 kilo track sebelum ni Pinat buat 1 minit 15. Kalau boleh Pinat nak pecahkan lagi time yang ada sekarang tu. So Pinat punya target? Kalau target Pinat Pinat pun tak minta banyak dah, nak pecah dalam
1 minit 12-11 macam tu. Oh, okay. Kita doakan Peanut punya kerjaan. Moga-moga dia dapat pecah rekod tu. Bukan saja kena fight dengan diri sendiri tapi kena fight dengan dia punya lawan juga. So moga-moga kejayaan milik Peanut lah. Milik Malaysia. Yes. Betul. Bila sebenarnya nak pergi Tokyo? 19 Gerak kan 19 hari bulan. 19 hari bulan Ogos. Ya, betul. Event dah tahu ke bila? Event start 24 hari bulan. Event untuk tandem. Untuk 24. tandem 26 tak silap. Start semua event nanti start 24. Memang 24 memang opening 24 start track nanti acara track dulu yang start dalam 26 hari bulan. So akan bermula perjuangan tu masa 26 tu lah. Iya. Iya. So, kalau korang tengok kenapa Peanut ni macam blur, bukan. Dia tak blur. Sebenarnya internet dia slow sikit, delay sikit. So, Delay. alright. So, kita nak tanya dekat Peanut. Maybe Peanut ada nak cakap sikit ke dekat audience, dekat peminat sukan Malaysia, dekat semua para-para atlet, Penyokong. Sokong. Nyoko dan OKU Pelihatan sendiri yang nak jadi macam Peanut. Terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang menyokong kami. Tak kira dah dari atlet disable ataupun able. Kami berterima kasih sangat-sangat dan doakan kejayaan kami di Tokyo nanti. Dan kepada yang lain yang ada anak-anak OKU tu, jangan segan, jangan malu, keluarkan mereka, tunjulkan mereka dan bawalah mereka ke sekolah-sekolah khas yang bersesuaian. Lepas tu dari situ cikgu akan macam berilah tunjuk ajar dan dari situ jugalah kita kenal sukan Paralimpik ni macam mana. Yeah. Ni tak nak share So? Twitter, Instagram, Facebook. Aku ada Instagram ke? Boleh orang follow. Facebook ke, Twitter ke. TikTok ke, ada. TikTok. Oh, TikTok tu ada tapi tak main. Tengok aja. stalker. Patutlah kalau jadi stalker pun. So kalau IG macam mana? Ada nak share ke? Ke private? Kalau siapa nak follow, bolehlah follow NASBMZ_98. So tak apa, nanti aku buat kat description. Mungkin korang boleh pergi kat diorang punya Instagram. Alright? Okay, so kita pun dah sampai ke hujung podcast kita. Sebab yelah, masing-masing pun ada komitmen yang lain. Lepas ni Peanut lagi makan. Apa tahu Peanut memang kuat makan. Alright, so korang boleh pergi kita punya social media, Facebook, Instagram. Korang boleh tekan butang like, butang follow. Alright, dan jangan lupa untuk like video ni kalau korang suka video ni. Kalau tak suka, korang boleh tekan butang dislike dan tanya cakap kenapa kau tak suka. And jangan lupa untuk subscribe. Alright, okay. So sampai di sini saja. Kita nak terima kasih kepada Peanut, kepada Fatin dan juga kepada Kailori. Alright, thank you semua. Spend time masa walaupun kekangan daripada jarak dan juga internet. Alright, thank you. So sampai di sini saja. Venture Club, bukan Kongsi Club. Assalamualaikum. Oh ya, podcast. Assalamualaikum.